Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga saya tidak bersiaran di Facebook ni kerana ada beberapa masalah lah yang perlu saya hadapi dekat Facebook ni. Dan ada juga berbagai-bagai masalah juga. Dan saya cuba tidak memberatkan kepala saya. Apabila ada lapang, saya bersedia, barulah saya onkan Facebook. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Dan kepada sesiapa yang menyebut panggilan Sitah An-Nur, semoga Allah merahmatimu dengan panggilan Sitah An-Nur. Amin. Boleh dengar ke apa yang saya tuturkan? Boleh dengar ke apa yang saya tuturkan? Okey, alhamdulillah Huda and Huda. Okey, terima kasih Ruspadila Bakar. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya cuba beberapa jawab soalan kerana apabila saya nak bercakap tentang perjalanan mimpi yang terakhir pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya perlu dalam keadaan yang dari segi mental saya ni, saya tidak boleh ada gangguan dunia. Sama sekali tidak boleh ada gangguan dunia. Sama ada kena lekat dekat hati, dekat mata, dekat telinga, dekat mulut. Saya tidak boleh ada gangguan dunia. Sebab itulah saya cuba dekat Facebook ni, saya tapis, saya akan bercerita perkara yang relax dan santai dan bersahaja, tetapi penuh dengan maklumat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan saya bercakap di TikTok. Di TikTok sebenarnya tujuan saya buka tu untuk mengajari cara-cara bagaimana kita menempuhi saat kita berada dalam sakaratul maut. Jadi dekat sini saya tahu dekat keras perkataan di TikTok tu keras. Jadi saya cuba perhalusi dan saya cuba berbagai-bagai lah. Tetapi itulah alhamdulillah dekat TikTok pun ada nampak kehasilan dan ada juga kata-kata ejekan dan penghinaan yang cukup juga keras. Tak apa, mungkin kurang lagi doa daripada Allah, daripada saya, kelemahan saya ujian ini, kerana saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka berhadapan dengan saya, berinteraksi dengan saya, mereka diberi kurniaan yang begitu luas, begitu hebat, begitu cemerlang, begitu capai keradaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini saya cuba. Ada juga beberapa yang telah saya skat di sana, lebih kurang 4 ke 5 akaun kerana fake account begitu kerasnya bahasa mereka dalam mengejek-ejek saya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Maha suci Tuhanku, syukur, alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi saya berserah diri sepenuh-penuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hari ini saya cuba untuk memberi beberapa kata ataupun memberi beberapa menjawab soalan daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Tapi tidak banyak ya. Saya akan bersiaran sekejap saja, tetapi yang lama tu boleh tengok-tengok dan ada yang tidak berkesempatan boleh tengok balik live ini kerana live ini tetap ada di dalam Facebook, insya-Allah. Amin. Subhanallah, subhanallah dan subhanallah. Hari ini saya cuba jawab beberapa soalan daripada Telegram perjalanan mimpi yang terakhir. Subhanallah. Okey, dekat sini, Assalamualaikum Puan Sitah An-Nur. Kerana saya benar-benar tidak mempunyai masa sekarang, anda semua tahu saya perlu mencari juga rezeki untuk kegunaan anak anda saya dan diri saya sendiri.
Dan sebab itulah saya cuba setakat mana ada masa lapang sikit, saya cuba cari dan berusaha dan ikhtiar untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, terima kasih. Dan dekat sini saya nak bagi tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasita Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa penghijrahan umat Nabi Muhammad SAW mencari Imam Mahdi, bagaimanakah cara mereka bersolat? Adakah mereka bertayamun? Adakah mereka akan menutup pakaian? Adakah mereka ada pakaian menutup aurat untuk solat? Terima kasih. Okey, soalan ni ditanya kepada saya di Telegram saya dan saya cuba jawab ya. Semasa dalam perjalanan mimpi yang terakhir kita untuk mencari saudara kita Imam Mahdi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sini cara kita solat tu ada yang ada pakaian lengkap, ada yang pakaian lengkap dan ada pakaian bersih. Maksudnya kita senantiasa, ini grup saya yang akhir sekali, grup budak-budak, orang tua, orang kurang upaya ataupun ibu-ibu yang keadaannya tak boleh nak lasak dah. Kita sentiasa berhenti dekat titisan air terjun. Jadi kita sentiasa mendapat bekalan air dan kita juga dapat tempat berehat dan walaupun tidak sesempurna keadaan harian biasa kita, dan kita masih boleh menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya harap saya telah pun menjawab soalan ini. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Mami Sita Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan baik-baik saja bersama anak-anda tercinta. Alhamdulillah. Amin. Maafkan saya ada beberapa soalan ingin bertanya. Soalan saya, tak payah minta maaf. Sebenarnya saya syukur Alhamdulillah. Orang yang bertanya ini orang yang baik dan orang yang benar. Maafkan saya okey. 1. Berapa ramai puan diperlihatkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir wanita-wanita yang kurang waras selepas berlakunya tipuan emas di Sabah? Adakah semua wanita tidak waras atau ada yang seperti puan hanya tinggal 30% saja? Okey, di sini soalan dia fokus kepada pada wanita-wanita atau perempuan-perempuan. Okey, saya nak bagi tahu, saya dalam keadaan ujian yang begitu berat sekarang, tetapi saya masih lagi Allah sisakan sebanyak 30%. Saya boleh menjaga diri, saya boleh menjaga anak-anak, saya juga boleh masak bubur, saya juga boleh menolong sebanyak mana anak-anak yang ditinggalkan ataupun dibuang pada waktu huru-hara tersebut. Jadi dekat sini orang ataupun wanita yang boleh menjaga mereka tadi, jika peringkat umur 40, 30 lebih ni tak ramai. Tak ramai yang kena. Dalam 25 tahun ke atas sampai 40 lebih, 50 lebih ni, okey, 25, 35, 45, 55. Anggaran wanita sebanyak ini dalam Malaysia tidak ramai. Tidak ramai yang boleh menjaga diri sendiri. Macam saya ni dalam kelompok itu juga, saya masih tersisa 30% saja. Dari segi mental, dari segi fizikal, saya masih tersisa 30% saja. Alhamdulillah, boleh jaga diri, jaga anak-anak dan boleh masak bubur dan boleh lagi cari air dan jaga anak-anak yang telah pun dibuang di jalan atau ditinggalkan. Macam tu. Okey, yang seterusnya. Tetapi untuk perempuan, daripada dia antara dalam 10 atau 11 tahun, 12 tahun, bawah pada 25 tahun, mereka ni dalam keadaan mental berlaku, serangan tu berlaku, mereka melihat, tapi mungkin mereka belum cukup matang lagi, fikiran mereka belum cukup matang. Jika terkena tu mereka menjerit juga, tetapi dalam keadaan mereka keras. Masih lagi ada, mungkin Allah letak pada mereka memahami itu tidak lagi.
Memahami itu tidak lagi. Maksudnya dia boleh ignorekan. Ketidakpedulian tu ada. Ignorekan dulu. Ada kekerasan pada jiwa dia tu. Maksudnya di sini mereka tengok sedang berlaku. Tapi mereka menjerit. Mereka memang takut. Tetapi ada lagi. Maksudnya kekuatan mereka tu masih lagi melebihi 30%. Kekuatan tu masih lagi melebihi 30%. Masih lagi dalam keadaan kuat. Dan orang tua yang melebihi 50 tahun dan ke atas, macam 60, 70 tu kan, mereka dah tak ada daya. Kena usahakan, kena angkat dan kena tolong dari segi 100%. Macam itulah lebih kurang. Okey, nombor 2. Nombor 2, ilmu orang dahulu kala sangat peka dengan pergerakan haiwan, maka kita boleh tahu tanda-tanda sebelum berlakunya sesuatu perkara itu adalah melalui pergerakan haiwan-haiwan yang aneh. Bagaimanapun diperlihatkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir, pergerakan haiwan-haiwan sebelum berlakunya tipuan emas di Sabah. Haiwan telah pun melakukan perbuatan yang menunjukkan akhir zaman. Telah pun buat. Saya harap telah pun menjawab soalan anda. Mereka telah pun menunjukkan kita ni berada di akhir zaman. Telah pun buat. Mereka telah pun memberi hint kepada anda ataupun isyarat. Cuma antara kita memahami ataupun tidak. Saya harap telah pun menjawab soalan anda. Nombor 3. Adakah puan diperlihatkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir pasangan suami isteri yang masih hidup sampai ke Mekah setelah melalui peperangan demi peperangan dan hidup aman selama 40 tahun? Okey. Setelah berlakunya dengan slogan tipuan emas di Sabah dan kita mengalami berbagai-bagai rintangan, pertama, kedua, ketiga dan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya berpusing-pusing. Kebanyakan pada waktu tersebut tidak ada perkataan istilah suami isteri pada waktu tersebut kerana dia dalam bentuk kumpulan-kumpulan yang mana kita dalam keadaan yang benar-benar berat. Bukan berat biasa-biasa, boleh lagi kita hai suami, hai isteri, hai anak-anak, bukan macam tu. Kita dalam bentuk yang mana orang tua ni macam saya ni boleh jaga kanak-kanak. Maka tanggungjawab saya dalam 40 orang ke 50 orang ke kanak-kanak satu gerabak tu, saya bertanggungjawab sepenuhnya kepada mereka. Jadi dekat sini tidak ada perkataan kita hidup dalam kelompok-kelompok macam ada suami isteri, kecuali sebelum di grup saya juga, kecuali sebelum berlakunya kematian anak-anak anda saya dan lebih 7 kilometer yang lain. Itu saja. Selepas itu sudah tidak ada. Okey, saya harap saya telah pun menjawab pertanyaan ini. Okey, nombor 4. Pada tahun 2021, selepas mendapat perkabaran dari puan melalui perjalanan mimpi yang terakhir, saya pernah bermimpi satu malam melihat suasana orang ramai berlari berpusu-pusu menyelamatkan diri, dan pada waktu tersebut saya nampak puan melihat dari atas sambil memandang ke arah saya. Adakah maksudnya puan ingin memberitahu sesuatu kepada saya? Inilah cerita dia sekarang. Saya baca soalan awak. Itulah jawapan dia. Okey. Nombor 5. Saya baca nombor 5 ya. Saya ingin bertanya, adakah puan diperlihatkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir mengenai leluhur atau penjaga keturunan umat manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui siri peperangan akhir zaman? Okey, saya nak bagi tahu ya. Leluhur, penjaga keturunan. Saya baca habislah ya. Mudah-mudahan puan dapat cerahkan dalam live berikutnya.
Mohon Puan doakan kami dapat harungi ujian keuangan yang kian mencabar akhir zaman. Saya doakan mudahan Mami Siti Anor dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dalam menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir kepada umat Nabi Muhammad. Amin. Okey, dekat sini dia tanya berkaitan dengan leluhur atau penjaga keturunan. Saya tidak boleh jawab soalan ini. Saya tidak boleh jawab soalan ini. Saya tidak mahir dengan soalan ini. Saya tidak mampu menghuraikan soalan ini. Saya juga tak tahulah, malas nak cerita ke apa ke, saya pun tak tahulah. Tapi saya nak bagi tahu satu perkara. Memang saya diberi berbagai kelebihan, tapi saya tidak percaya kepada makhluk-makhluk ini. Saya lebih percaya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih berasa berhak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini jika berurusan, saya minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap saya telah pun menjawab soalan hamba-hamba Allah tersebut. Okey? Dan kepada keuangan beliau, alhamdulillah, walaupun saya diuji, dimiskinkan, direndahkan, dijatuhkan, dihinakan, macam-macam lah saya ni, ditekan, macam-macam lah. Ibaratnya saya ni seperti dalam keadaan dikurungan ataupun dalam rantaian yang begitu berat saya ni. Tetapi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-hambanya, Allah yang maha mengatur rezeki setiap hamba-hambanya. Kita ni manusia, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap saya telah pun menjawab soalan ini. Allahu Akbar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Siti Anor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Puan sekeluarga dalam keadaan baik-baik hendaknya. Alhamdulillah, amin. Saya ada beberapa soalan. Saya nak tanya pendapat tentang benda yang sama. Kenapa ni? Saya nak tanya pendapat Puan tentang leluhur atau guru mursyid. Dalam keadaan sekarang, perlukah kita mencari guru mursyid yang kenal leluhur kita? Bagaimana kita nak kenal orang yang benar dan orang yang salah? Terima kasih Puan Siti Anor. Okey, orang yang benar dan orang yang salah, maksudnya kat sini ya. Orang yang benar dan orang yang salah. Okey, orang yang benar adalah apabila dia mendengar perjalanan mimpi yang terakhir, dia istighfar yang pertama. Astaghfirullahalazim. Dia akan menangis. Apabila dia mendengar perjalanan mimpi yang terakhir, dia akan menangis. Dia akan bertasbih perkara yang simple, iaitu subhanallah dalam masuk dia, alhamdulillah dalam masuk dia, Allahu Akbar dalam masuk dia. Jadi jika anda berjumpa dengan orang-orang begini, maka duduk diam-diamlah bersama beliau macam tu. Jika awak jumpa dengan orang yang menjatuhkan hukuman, ni Siti Anor ni tak boleh ni, bla 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 bla. Ini dia ni tak boleh ni, bla 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 bla. Bla 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 bla. Maka jauhilah mereka. Jauhi. Tapi jika dia mendengar perjalanan mimpi yang terakhir kepada umat Nabi Muhammad dan dia melontarkan dengan perkataan astaghfirullahalazim. Dan apabila dia mendengar lagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maka ikutlah mereka. Ikut mereka. Sebab apa? Sebab sebutan dia tu cukup dalam. Sebutan tu cukup dalam. Macam mana nak cukup dalam tu? Maksud dia tu dalam, dan kata-kata tu menggetarkan kita. Okey? Ni terima kasihlah kepada yang hantar tongkat kepada saya. Saya hari tu sakit. Ada 2 tongkat hantar kepada saya. Terima kasih. Ni.
Ni tongkat. Tongkat pun dah sampai dah. What time? Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, saya harap saya telah pun menjawab ke semua soalan. Dah tak ada dah saya screenshot tu. Dah tak ada dah. Dah tak ada orang tanya dah. Jika nak bertanya kepada saya, hantar kepada saya dalam Telegram, ya. Lepas tu hantar kepada saya dan saya akan cuba jawab satu persatu. Dekat sini satu, saya ni tak berapa nampak mata ni. Ya, masuk Telegram dan pada waktu tersebut saya akan baca satu persatu dan saya akan hurai. Sebab apa? Saya satu benda ni kan dia duk bergerak-gerak naik ni, nak baca pun susah. Takut apa? Takut saya menjawab tadi saya pakai nafsu. Apabila pakai nafsu susahlah. Ya. Saya sekarang ni dalam keadaan pancaroba yang penuh. Begitu penuh. Tinggi sekali. Jadi apabila saya screenshot, saya masuk dekat Telegram dan saya cuba jawab. InsyaAllah saya cuba jawab. Okey? Saya ada kerja nak buat dan terima kasih yang bagi yang bagi ruang waktu untuk bersama-sama saya pagi ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini saya jika tidak ada pertanyaan saya tak boleh buat live lah. Sebab saya ni dapat pertanyaan baru saya buat live dekat Facebook ni. Dan dekat TikTok tu saya borak-borak kosong aja. Doak macam mana saya pun tak tahu macam mana nak berurusan dengan TikTok tu. Dan terima kasihlah yang pernah hantar kepada saya, hadiahkan kepada saya. Contoh yang tak sempat saya updatekan lagi iaitu macam-macam lah hari tu dia hantar. Saya tak sempat nak update kerana saya banyak tugas. Dan terima kasih kepada yang ada masa untuk saya pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada 82 mata ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan semoga Allah memberi limpahan rahmat, kurniaan, keselamatan, kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Semoga kita tetap dalam perjalanan hidup kita dalam sebuah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Okey, dan itu sajalah saya cuba bercerita pagi ni dan selebihnya saya rasa semuanya kat Facebook ni semuanya peringkat matang-matang ya. Semuanya intelektual ataupun kecerdasan tu luar biasa lah bagi saya. Okey, terima kasih semua. Maksud saya anda semua adalah pengkaji-pengkaji yang hebat. Okey, terima kasih semua dan saya akan mengundurkan diri dululah ya. Mengundurkan diri dulu dan saya cuba buat live lagi jika ada pertanyaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih semua. Okey, sebelum saya lupa, saya cuba akan buat live sekali lagi. Saya nak cerita tentang tidur terpimpin dan merawat diri sendiri berkaitan dengan telinga, mata, hidung, mulut dan sebagainya. Okey? Sama Sita. Ya, sana. COD kat RM1. Sekejap. Saya call mana tadi tangkap. Oh ya kau. Kena bayar RM1. COD. Kena bayar RM1. COD. COD bukan bayar RM1. Okey. Dan macam itulah ya. Macam itulah saya akan cuba buat live untuk yang macam mana nak merawat diri dan macam mana nak tidur secara terpimpin. Okey. Macam mana tidur nak secara terpimpin. Dan insya-Allah jika saya ada masa saya cubalah buat live. Ini saya dah borak-borak dekat TikTok benda-benda macam ni lah.
Sebab banyak yang dekat TikTok tu, apabila dia ceritakan apa nama tentang mimpi beliau kepada saya, dan mimpi tu agak berat. Jadi saya cuba untuk apa nama ambil dik, untuk mengajari mereka cara untuk merawat diri. Dan dekat TikTok dekat dengan Facebook ni saya cuba. Saya minta maaf lah, saya tutup gerai. Ambil barang, ada orang COD. Lepas tu tengoklah macam mana. Esok ke lusa ke, insya-Allah semoga saya ada diberi masa untuk buat live, untuk ajar dekat Facebook ni. Okey. Bukan dekat TikTok tu dia tak penting sangat sebenarnya. Dekat TikTok tu saya borak-borak kosong, dia tak penting sangat. Cuma dekat sini saya nak bagi tahu, ini kira perkara yang barulah yang saya sebut dekat Facebook ni sebelum saya live. Ada lagi dua peringkat. Lepas pada dua peringkat ni, maka kita perlu bersedia dengan persediaan yang benar. Persediaan yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih. Saya end live dulu. Terima kasih kepada semua yang ada masa dengan saya hari ini. Terima kasih semua. Dan yang baru sempat nak tengok tu boleh tengok semula lah ya. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita pada pagi ini. Subhanallah. Dan terima kasih semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin.